Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni terjadi satu isu berkaitan tentang minta dalil. Sehinggalah beberapa hari lepas seorang daripada kenalan saya meminta untuk saya memberikan reaction berkaitan satu video yang telah viral sebelum ini. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Tak maaf ya, kami mencelah sikit. Maka dalam ilmu kita belajar semua segala yang ditulis oleh tuan-tuan guru semua tu semua ada sandarannya. Jangan kau terlampaulah mengada-ngada sangat. Konon-kononnya nak terima hanya ilmu yang sahih-sahih saja. Sampai ini kau rasa iya ke? Nanti hari kau nampak betul-betul baru kau menyesal. Barulah kau tanya malaikat, kau pukul aku ni ada dalil ke? Ada dalil ke? Malaikat, kau ada hadis sahih ke? Sahihnya kau kena pentung. Ini sahihnya. Begitu ya. Ketika dunia bab ini saja, ini Imam Haddad ni, ini orang ahli bid'ah ni, Imam Ghazali ni, banyak hadis palsu ni. Semua kau jangan jadi macam orang liberal. Semua ada saja kau punya nak nolaknya. Jangan sampai kau tolak tu sebetulnya kau bukan tolak hadis palsu. Rupanya hati kau berat nak menerima kenyataan. Jangan sampai begitu ya. Menolak hadis yang tak kuat lain cerita, menolak cerita yang benar lain cerita. Jangan sampai konon-konon anak-anak pakai hanya hadis sahih saja. Sekali rupanya ini betul punya sahih dan ceritanya sahih dan kau dah jadi tertolak. Kau tengok dalam kubur nanti. Kau akan jumpa ini semua ataupun tidak. Kau nafikanlah dengan berbagai-bagai hujah. Yang tadi aku bilang, ini hadis tak sahih, ini hadis tak sahih. Nanti malaikat pukul kau bilang sahih tak sahih. Malaikat, aku berpegang bahawasanya benda ini tak ada. Maka kau jangan pukul aku ya. Pada aku siksa kubur tak ada. Aku berpegang sebab pada aku tu semua hadisnya tak sahih. Maka kau jangan pukul aku. Jangan pukul, makin aku pukul. Begitu ya. Kalau aku sebelah malaikat, aku cocok. Malaikat tak pukul dia lagi malaikat, tapi aku tak boleh campur lah. Aku tak kena pukul pun dah cukup bagus. Cuma kalau aku boleh campur tangan, aku cocok malaikat. Pukul dia. Allah, na'udzubillah lah. Ini kalau tapi aku sendiri tak kena pukul dah cukup bagus lah. Sebab apa geram sangat lah. Kat dunia dia nafikan dulu kan. Aku cakap dia tak terima malaikat, dia bilang gini, pukul dia malaikat, pukul. Kalau aku boleh cocok lah. Tapi tak maulah. Ketika itu dah sama-sama arwah kok. Kita tak kena pukul pun dah cukup bagus. Cuma geram lah ya. Geram ya. Alhamdulillah kita telah tonton video berkenaan. Jadi saya berikan sedikit ulasan ringkas berkaitan tentang video ini. Ustaz ini mengatakan bahawa semua yang ditulis oleh tuan-tuan guru tu ada sandarannya. Tapi betul ke kenyataan beliau ni? Itu yang pertama yang dia sebut. Yang kedua adalah gambaran bahawa nanti ketika malaikat nak pukul, ditanya pula kepada malaikat tentang dalil dan kesahihan hadis sebelum dipukul. Bahkan Ustaz ini menyatakan bahawa orang itu mengatakan hadis azab kubur itu tak sahih. Siksa kubur hadisnya tak sahih. Jom kita berikan ulasan berkaitan tentang dua isu yang dia timbulkan. Pertama, penulisan-penulisan para ulama merupakan tinta-tinta emas yang sangat berharga kepada diri kita. Ia ditulis dengan ilmu dan keikhlasan. Lalu kita membaca penulisan mereka, kita bertalaki penulisan-penulisan mereka bersungguh-sungguh, kita sebarkan dan kita khatam satu persatu. Bahkan kitab tulisan mereka itu kita sangat sayang dan sangat berat hati nak bagi dekat orang lain. Penulisan-penulisan ulama lah yang menuntun kita di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan boleh jadi kita tidak akan dapat memahami Al-Quran dan Sunnah melainkan setelah datangnya penulisan-penulisan para ulama. Pun begitu, kita tidaklah menganggap bahawa penulisan para ulama ini terlalu kudus melebihi Al-Quran dan Sunnah. Yang menulis kitab-kitab ini adalah perwira-perwira As-Sunnah yang merupakan seorang manusia yang juga terdedah kepada silap dan salah. Maka mengatakan penulisan mereka pasti ada sandarannya, itu tidak tepat. Kerana telah terbukti secara fakta dan data bahawa ada sebahagian penulisan para ulama tidak didasari sebarang bukti. Kita jadikan kitab Ihya Ulumuddin yang disebut oleh Ustaz tadi sebagai contoh. Sebuah karya Imam Al-Ghazali rahimahullah yang sangat bermanfaat sehingga menjadi rujukan utama dunia sufi pada hari ini. Bahkan mereka berkata sekiranya semua kitab-kitab Islam itu hilang, melainkan Al-Ihya, maka cukuplah dengannya. Al-Ihya ini dianggap sebagai antara kitab induk di dalam ilmu tasawuf. Pun begitu, dengan mengiktiraf ketinggian ilmu dan pelbagai manfaat yang ada pada kitab Ihya, ia juga tidak terlepas daripada kritikan. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah, seorang tokoh Ahlussunnah wal Jamaah yang cukup hebat
cukup berkaliber. Dia sebut, dia kata amal ihya fa fihi min al ahadith al batilah jumlatun wa fihi khairun kathir laula ma fihi min adab wa rusum wa zuhdi min taraiqil hukama wa munharifis sufiyah. Adapun al ihya, padanya terdapat sejumlah hadis yang batil dan padanya ada kebaikan yang banyak jika padanya tiada adab-adab, ritual-ritual dan zuhud dengan cara ahli hikmah, falsafah dan sufi yang menyeleweng. Anda boleh rujuk karya Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Syiarul A'lamun Nabala jilid ke-19 muka surat 339. Ibn Jauzi rahimahullah sebut di dalam kitab ini, kitab Perangkap Iblis, Talbis Iblis, dia kata waja'a Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah fasanafa lahum kitab al-ihya ala tariqatil qaum wa mala'ihi bil ahadith al-batilah huwa la ya'lamu butlanihim. Dan datang pula Abu Hamid Al-Ghazali lalu beliau menyusun untuk mereka, iaitu untuk kaum sufi, kitab al-ihya yang selari dengan jalan kaum dan dia memenuhkannya dengan hadis-hadis yang batil, sedangkan Imam Ghazali itu sendiri tidak tahu tentang kebatilan hadis-hadis berkenaan. Ini bukan kata-kata saya, ini adalah kata-kata tokoh para ulama. Kita tidak ada kemampuan untuk memberikan kritikan-kritikan seperti itu, tetapi tokoh-tokoh para ulama yang setaraf telah menyatakan hal berkenaan. Anda boleh dapatkan buku Perangkap Iblis ini, Talbis Iblis ini, yang saya dan juga tim telah terjemahkan ke dalam bahasa Melayu Indonesia. Saya letakkan link dekat bahagian description dan juga bahagian komen. Maka membiarkan orang berfikir bahawa setiap penulisan para ulama mesti ada dalil walaupun tidak dibawa hujah dan fakta yang tepat merupakan seruan kepada taklid yang dicela. Apatah lagi perkataan ulama hari ini telah dicabul dan diperkosa oleh tangan-tangan yang busuk, kotor dan jahat kerana habuan dunia yang menggiurkan. Orang yang tidak pernah belajar agama secara formal pun digelar sebagai ulama. Orang yang terkenal sebagai penyebar hadis palsu pun digelar ulama. Orang yang suka melabel orang secara jahat pun digelar ulama. Ahli politik yang mengaji tak habis pun dianggap sebagai ulama. Paling malang dan bodoh apabila perawat rawatan Islam yang melakukan ruqyah dan urutan tradisional juga dianggap sebagai ulama. Sehingga perkataan ulama itu mengelirukan masyarakat awam. Lebih membimbangkan apabila perkataan yang disebutkan oleh ustaz ini akan menyebabkan orang awam menerima apa sahaja yang datang daripada guru mereka sekalipun ia bertentangan dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Bukti bagi perkara ini dapat dilihat dalam pengamalan sebahagian ahli tarikat dan sufi yang sesat dan menyeleweng apabila mereka meletakkan guru mereka berada pada tahap tingkat yang maksum tanpa dosa. Apa sahaja yang datang daripada guru sebenarnya datang daripada Allah dan Rasul, itu pegangan mereka. Bahkan mentaati guru mestilah seperti mayat yang sedang dimandikan. Sedangkan yang sebetulnya tarikat yang betul, tarikat yang elok tak buat macam tu. Tuan Guru Dr. Haji Jahid bin Haji Siddiq menyatakan dalam satu video YouTube dia kata tidak boleh fanatik dalam TV tarikat. Dia kata tidak boleh fanatik mengikut membuta tuli sehingga semua yang dibuat oleh Tok Guru semuanya benar. Sedangkan konsep mengikut itu adalah mengikut kebenaran. Mentaati itu adalah mentaati kebenaran. Bukan sapu semua sekali. Sampai guru mursyid buat kesalahan pun tetap diiyakan juga. Ini adalah kecelaan di dalam pemikiran yang sangat wajar dibantah. Tidak ada penulisan yang boleh dipegang 100%. Tiada cacat, tiada celah. Melainkan Al-Quran sahaja. Selain itu ialah penulisan manusia yang boleh dilihat pelbagai kelompongan-kelompongan dekat sana, dekat sini. Jika diteliti, orang dulu jarang meminta dalil. Mungkin kerana bahan-bahan ilmiah mereka ketika itu tidak banyak menyebutkan dalil. Hanya menyebutkan keputusan sahaja. Manakala bahan-bahan ilmiah pada masa sekarang ni banyak menyebutkan dalil. Jadi tak hairanlah apabila ramai daripada kalangan orang kita dah mula bertanya dalil. Apatah lagi boleh dikatakan majoriti rakyat Malaysia ada diploma, ada ijazah, masuk universiti belaka mereka ni. Maksudnya bab-bab dalil ni mereka sangat terdedah. Bahkan saya yakin dan percaya secara umum mereka dapat membezakan dalil-dalil ni. Jadi apabila ada kemusykilan di dalam majlis ilmu, dibuka pula peluang bertanya, lalu mereka mengambil kesempatan untuk bertanya dalil. Ini adalah cabaran baru kepada para asatizah. Kita perlu bersiap siaga dengan soalan-soalan seperti ini daripada jemaah. Kita tak boleh sekadar sembang saja. Kita kena study, kita kena buat rujukan sikit sebelum kuliah. Jangan masuk kuliah saja semua pergi bantai saja, semua pergi goreng. Tak boleh. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua, ustaz dalam video tadi menyatakan bahawa dalil bagi azab kubur itu tak sahih. Kemudian didakwa bahawa geng-geng minta dalil ni akan minta dalil kepada malaikat sebab dalil azab kubur itu tak sahih. Ini pun tak sahih. Kenyataan ni pun tak benar. Kenyataan ni pun jahat. Sebab dia, yang pertama, dalil ni diminta untuk urusan dunia, untuk perkara dunia, untuk urusan akhirat. Urusan kita dah duduk dekat
dekat alam akhirat. Tak perlu dalil buat apa. Kita tak perlu apa lagi, kita dah menghadapi alam berkenaan. Tak perlu minta dalil. Jangan kita buat pasal dengan benda-benda macam ni. Jangan buat mengelirukan masyarakat di dalam perkara-perkara seperti ini. Yang kedua, dalil azab kubur telah sabit daripada Quran, telah sabit daripada hadis-hadis yang sahih. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Dan Firaun bersama dengan kaum-kaumnya ditimpa azab seksa yang seburuk-buruknya. Mereka didedahkan kepada bahang api neraka pada waktu pagi dan petang. Ini boleh rujuk dalam surah Mukmin, surah Ghafir ayat 45-46. Imam Mujahid, imam tafsir ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dia kata maksud firman Allah, mereka didedahkan kepada bahang api neraka pada waktu pagi dan petang, maksudnya dia berlaku dekat dunia. Dan demikian juga ayat yang lain cerita pasal orang munafik yang juga membuktikan berkaitan tentang wujudnya azab kubur ini. Sanu'adzibuhum marratain summa yuradduna ila azabin azim. Kami akan azab mereka berulang-ulang ataupun 2 kali, kemudian mereka dikembalikan kepada azab yang besar. Surah At-Taubah ayat 101. Imam Qatadah menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan 2 kali itu, marratain itu, ia adalah azab di dalam kubur dan azab di dalam api neraka. Itu daripada sudut ayat Al-Quran. Jadi sabit dah dari sudut ayat Al-Quran. Dalam hadis pun sebut berkaitan tentang hal ini. Saya akan bacakan satu hadis yang panjang secara lengkap. Moga-moga dapat memberikan manfaat kepada anda. Al-Imam Al-Bahaqi rahimahullah dengan sanadnya meriwayatkan daripada Al-Bara' bin Azib. Beliau bercerita, kami pernah bersama Rasulullah SAW mengiringi seorang jenazah lelaki Ansar sehinggalah kami sampai di kuburan dan menunggu disiapkan liang lahat. Rasulullah duduk dan kami pun duduk di sekeliling baginda Nabi, seolah-olah di atas kepala kami ini ada burung. Pada tangan Rasulullah terdapat satu tongkat yang dia cacak dekat tanah. Kemudian Nabi mendongak ke langit sambil Nabi kata, mintalah perlindungan Allah daripada azab kubur. Kerana seorang lelaki mukmin apabila telah terpisah daripada dunia ini dan menuju akhirat, malaikat-malaikat daripada langit akan turun dengan wajah yang putih, seolah-olah wajah mereka seperti matahari. Mereka membawa satu wangian daripada wangian syurga. Mereka juga membawa satu kafan daripada kafan-kafan syurga. Mereka duduk di sekitar jenazah sejauh mata memandang. Kemudian malaikat maut datang duduk di atas kepala jenazah itu, lalu berkata kepadanya, ayyatuhan nafsu tayyibah ukhruji ila ma'rifatin minallah wa ridwanin. Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju keampunan Allah dan redha Allah Ta'ala. Roh berkenaan keluar daripada jasad seperti mana air mengalir keluar daripada mulut cerit, lalu dipegang oleh malaikat maut. Dia tidak melepaskannya walaupun sekelip mata. Lalu roh itu diletakkan dalam kafan yang terdapat wangian syurga, sehingga keluar wangian seperti wangian kasturi asli yang paling wangi yang ada di atas muka bumi. Apabila malaikat-malaikat yang membawa roh ini melalui seorang malaikat, malaikat lain bertanya kepadanya, apakah bauan yang sangat baik ini? Lalu para malaikat akan menjawab, Fulan bin Fulan, dengan nama yang terbaik yang pernah digunakan di atas muka bumi. Dibukakan pintu-pintu langit kepadanya sehingga berakhir di langit yang ke-7. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, uktubu abdi fi 'aliyyin fis sama'is sabi'ah wa'iduhu ilal ardi fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Tulislah catatan hamba-Ku ini di 'aliyyin pada langit ke-7. Kembalikanlah dia ke bumi kerana Aku menciptakan dia daripadanya. Di sanalah dia dikembalikan dan daripadanya lah dia akan dikeluarkan pada kali berikutnya. Lalu dikembalikan ruh kepada jasadnya. Fayatihi malakani fayujlisanihi fayaqulani man rabbuka fayaqulu rabbi Allah fayaqulani wa ma dinuka fayaqulu dini al-islam fayaqulani ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum fayaqulu huwa rasulullah fayaqulani wa ma yudrika fayaqulu qara'tu kitab Allah azza wa jalla fa amantu bihi wa sadaqtu. Kemudian 2 orang malaikat datang kepada roh yang duduk di sisinya. Kedua-duanya bertanya, siapakah Tuhan kamu? Lalu roh mukmin menjawab, Tuhan aku ialah Allah. Mereka bertanya lagi, apakah agama kamu? Dia menjawab, agamaku adalah Islam. Mereka bertanya lagi, siapakah orang ini yang dibangkitkan dalam kalangan kamu? Roh menjawab, dia ialah utusan Allah. Mereka bertanya lagi, bagaimana engkau mengetahuinya? Aku membaca kitab Allah azza wa jalla, lalu aku beriman dan mempercayainya. Fayunadi munadi minas sama an sadaqa abdi fafrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baba minal jannah. Lalu penyeru menyeru daripada langit, hamba-Ku berkata benar, bentangkanlah untuknya syurga, pakaikanlah ia dengan pakaian syurga, bukakanlah pintu syurga untuknya. Ia pun mendapat angin syurga dan wanginya, serta kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Wa ya'tihi rajulun hasanul
wajhi tayyibur rihi fayaqulu lahu abshir billadhi yasurruka fahadha yawmuka alladhi kunta tu'adu fayaqulu man anta fawajhuka alwajhu alladhi ya'ti bil khair fayaqulu ana amaluka as-salih fayaqulu rabbi aqimis sa'ah hatta arji' ila ahli wa mali. Kemudian datanglah orang yang berwajah yang sangat bagus, pakaiannya bagus, baunya wangi. Dia berkata, bergembiralah dengan berita yang menyeronokkan kamu. Inilah hari yang telah dijanjikan untuk kamu. Roh mukmin bertanya, siapakah kamu? Wajah kamu seperti wajah yang membawa kebaikan. Ia menjawab, aku adalah amal soleh kamu. Wahai Tuhanku, cepatkanlah berlaku kiamat. Cepatkanlah berlaku kiamat agar dapat aku kembali kepada keluarga dan hartaku. Manakala hamba yang kafir pula apabila terpisah daripada dunia dan menuju akhirat, malaikat akan turun kepadanya daripada langit dalam wajah yang buruk. Pada mereka ada al-musuh, iaitu kain yang begitu tidak selesa, sehingga mereka duduk di sekitar jenazah sejauh mata memandang. Kemudian malaikat maut datang dan duduk di kepalanya, lalu berkata, ayyatuhan nafsul khabisah ukhruji ila sakhatillah wa ghadabih. Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka Allah. Rohnya ketakutan dan terpancar ke seluruh tubuhnya. Lalu malaikat maut menariknya sebagaimana pencucuk bercabang banyak ditarik dari bulu yang basah, sehingga membuat putus pembuluh darah dan ruang tulang, dan langsung dipegang malaikat maut. Kemudian diberi musuh kain yang tidak selesa yang mereka bawa. Keluar bau yang sangat busuk seperti busuknya bau bangkai yang pernah ada di muka bumi. Mereka pun naik membawa roh ini. Setiap kali mereka melewati malaikat, malaikat itu pun bertanya, roh siapakah yang buruk ini? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan, dengan nama yang paling buruk yang pernah digunakan untuknya di muka bumi. Hingga mereka sampai di langit dunia. Kemudian mereka minta dibukakan, namun tidak dibukakan pintu untuknya. Kemudian Rasulullah SAW membaca, La tufattahu lahum abwabus sama. Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Anda boleh rujuk dalam surah Al-A'raf ayat 40 hingga akhir ayat berkenaan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sabi'ah as-sufla wa u'iduhu ilal ardi fa inna minha khalaqnakum wa fiha nu'iduhum wa minha nukhrijuhum taratan ukhra. Tulis catatan amalan hambaku ini di sijjin, di bumi yang paling dasar, kemudian kembalikannya ke bumi, kerana aku menciptakan dia daripadanya. Di sanalah dia dikembalikan dan daripadanya lah dia akan dikeluarkan pada kali seterusnya. Kemudian rohnya dilemparkan hingga jatuh di jasadnya. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah, wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama. Barang sesiapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit. Surah Al-Hajj ayat 31. Kemudian roh itu dikembalikan ke jasadnya. Dua malaikat datang dan duduk lalu bertanya, siapakah Tuhan kamu? Dia menjawab, la adri. Mereka berdua bertanya lagi, apakah agama kamu? Dia jawab, la adri. Kemudian ditanya lagi, apakah lelaki yang dibangkitkan daripada kalangan kamu? Dia berkata, la adri. Fayunadi munadi minas sama an kadzaba fafrishuhu minan nar wa albisuhu minan nar waftahu lahu baban minan nar fayatihi min harriha wa sumumiha wa yudayyiqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Allah Ta'ala berseru dari langit, dia berdusta, tidurkanlah dia daripada neraka, pakaikanlah dia dengan pakaian neraka, bukakanlah pintu neraka buatnya, lalu dibawakan kepadanya panas neraka, racun neraka, dan disempitkan kuburnya sehingga tulang berdulang berselerakkan. Setelah itu datang seorang lelaki yang berwajah huduh dengan wangian yang busuk. Dia kata, bergembiralah dengan keburukan hari ini yang telah dijanjikan kepada kamu. Roh berkata, siapakah kamu ini? Wajah kamu seperti orang yang membawa keburukan. Dia menjawab, aku adalah amalan kamu yang buruk. Lalu roh berkata, wahai Tuhanku, jangan bangkitkan kiamat, jangan bangkitkan kiamat. Rabbi la tuqimis sa'ah, Rabbi la tuqimis sa'ah. Hadis ini direkodkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab beliau. Bahkan hadis ini disebutkan oleh Imam Baihaqi sebagai sanadnya sahih. Direkodkan juga oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad Al-Hakim dan lain-lain. Sahabat-sahabat, itu hadis yang kita bacakan tadi, hadis yang panjang kita bacakan tadi, membuktikan bahawa wujudnya azab kubur itu wujudnya daripada hadis-hadis yang sabit daripada Nabi SAW. Sahabat-sahabat, dapatkan buku Talbis Iblis tulisan Ibn Jauzi ini. Ia akan membantu kita mengenal pasti perangkap iblis yang memperdaya manusia. Akhirnya kita akan dapat menyelamatkan diri kita daripada perkara-perkara yang dianggap sebagai jerat-jerat syaitan. Tidak lagi kita percaya kepada perkataan-perkataan yang sengaja dibuat-buat oleh orang untuk menakut-nakutkan orang lain dan akhirnya membawa kepada kejahilan dan taklid buta. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.